Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sekali lagi kita dapat bertemu dalam pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, sebelum kita masuk perbincangan dalam bab yang baru pada malam ini, iaitu bab al-muhafazah 'ala al-a'mal, ini kita bacalah satu muka surat dulu, iaitu pada muka surat 11. Mana muka surat sebelah ni dah setengah juzuk dah. Dah setengah juzuk. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, pada muka surat yang ke-11 yang mengisahkan Nabi Musa alaihissalam dengan pengikut dia Bani Israel, cerita tentang ciri-ciri lembu. Kan, ciri-ciri lembu. Baik, jadi tak ada apalah yang nak dikomentarkan di sini berkaitan dengan cara bacaan. Cuma ada tempat-tempat yang kadang-kadang kita perlu beri perhatian. Contohnya yatafajjaru, kan, dia ada syaddah tu. Yang keduanya yashaqqaqu, tu agak berat. Kalau kita tak perasan, yashaqqaqu tu je. Dia ada dua syaddah, kan. Yashaqqaqu. Baik. Itu tempat-tempat yang agak berat untuk kita sebut. Baik. Kemudian bawah sekali, kan. Liyuhajjukum, itu 6 harakat.
sama dengan waladdallin kan, itu panggil mat lazim kalimi muthaqqal sebab ada syaddah. Sebab apa? Berat. Muthaqqal berat sebab ada syaddah, ada tekan sikit kan. Yuhaj, kan? Haju dia ada syaddah. Itu nama muthaqqal. Kalau biasa mukhaffaf, dia ringan, tak ada syaddah. Okay. Baik. Saya sadaqallahul azim. Baik, malam ni insya-Allah kita akan masuk pada bab yang baru. Dan bab baru. Itu bab yang ke-15. Kalau dalam nusrah saya, bab yang ke-15. Dah 15 bab. Dah 14 bab kita lalui. Itu bab fil muhafazati 'ala al-a'mali as-salihati wa tarki at-tahawuni biha wa at-tasahuli fiha. Kan dalam hak terjemahan ni buat pendek je. Bab al-muhafazatu 'ala al-a'mal. Sebenarnya lengkap topik dia dalam nusrah Hasan. Fil muhafazati 'ala al-a'mal as-salihati wa tarki at-tahawuni biha wa at-tasahuli biha. Apa maksudnya topik ni? Dia nak memperingatkan kita supaya dalam bab ni supaya kita menjaga, ambil berat tentang amal kebaikan. Elakkan daripada buat mudah, kan? Buat ringan, buat mudah tentang berkaitan dengan amal soleh. Kan? Mana amal soleh ni kita kena patut ambil serius. Bahasa dia ambil serius, ambil cakna. Bukannya kita buat lebih kurang, ambil mudah. Jadi bab ni adalah babu fil muhafazati 'ala al-a'mali as-salihati. Bab pada menjelaskan muhafazah, menjaga, memelihara di atas amal soleh. Kemudian wa tarki tahawuni biha, dan meninggalkan buat ringan dengan dia. Wa tasahuli fiha, buat mudah dengannya. Kan? Bukan mudah mana buat buat lebih kurang kan. Tak ambil berat kan. Membuat kan. Jadi Imam Nawawi mengemukakan beberapa hadis yang bertepatan dengan tajuk ni. Selain ni nak cerita apa? Secara umumnya bab ni nak ajak apa? Bila benda tu benda baik, jangan buat mudah lah. Bila serius sikit. Benda amal soleh ni serius. Jaga betul-betul. Bukan buat lebih kurang. Hak tu yang poin yang paling besar. Kemudian dia datangkan hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya Nabi amal soleh ni Nabi ambil cakna betul. Ambil serius betul. Kan? Dia tak buat lebih kurang. Itu. Jadi dia ada rentetan. Bab sebelum ni bersederhana dalam amal soleh. Mungkin bila kita bersederhana ni kita buat lebih kurang. Perlu fahamnya tu. Kan? Jadi bab ni kita sebenarnya benda baik ni perlu diambil cakna yang dengan bersungguh-sungguh. Baik. Jadi kalau dalam kitab hak terbitan Jakim ni muka surat 300 untuk naskah ni lah. Sebenarnya kita pun dah nipih ni. Dah nipih dah. Dia terjemahannya banyak juzuk. Ya, dia banyak juzuk. Maknanya sikit kalau dia. Sebab dari syarat renggang. Maknanya kalau betul-betul matan baru berapa puluh hadis saja kita belajar. Baik. Jadi dia kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia melakukan amal kebajikan di atas muka bumi. Oleh itu orang-orang yang beriman hendaklah sentiasa memelihara untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Itu intro dia. Itu mukadimah ringkas daripada kitab yang mensyarahkan hadis ini. Baik. Kemudian Imam Nawawi seperti biasa, bila dia memulakan sesuatu tajuk, dia mendatangkan dengan beberapa petikan ayat Al-Quran yang bertepatan dengan topik yang akan dibincangkan. Ini kalau ilmu balaghah dia sebut sebagai bara'atul istihlal. Ini istilah kan. Bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal ni maksud apa? Orang kata anak bulan makin memunculkan, naik sikit besar kan. Jadi dia buat main sikit dulu. Kita buat main hint dulu. Bahasa orang ada hint. Tahu faham tak ada hint. Kan orang kata. Ada bunga-bunga sikitlah sebelum menyatakan dengan lebih terperinci.
kan? Ini kecantikan bahasa. Dan begitu juga dalam ucapan, kan? Bila kita jemput orang bagi tazkirah sikitlah berkaitan dengan Piyumah Nuri yang bagi ucapan sikit, kan? Kita pun alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Mungkin kita datangkan ayat al-Quran yang bersesuaian dengan nikah, kan? Ni orang buat seronok kullu nafsin zaiqatul maut. Tak masuk, kan? Tiba-tiba cerita mati. Orang tengah seronok. Tak masuk tu. Tak bertepatan. Orang tak kena majlis. Kan? Ini namanya bara'atul istihlal. Kan? Baik. Yang pertamanya, qala Allah Ta'ala, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Datangkan ayat Al-Quran, qala Allah Ta'ala, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Baik, ini ayat daripada surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ni, kalau hadid ni masuk apa? Besi. Kan? Hadid maksud dia besi. Kan? Sebab dalam surah Al-Hadid tu ada perkataan hadid. Allah sebut wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Kami turunkan besi. Pada besi itu ada kekuatan yang cukup hebat. Ini manfaat daripada besi. Kan? Mana Allah ciptakan besi. Jadi ayat yang ke-16 surah Hadid ni cerita apa? Alam ya'ni lilladhina amanu. Belum sampaikah kepada orang-orang yang beriman masanya? Alam ya'ni lilladhina amanu, adakah belum sampai, belum tiba waktunya kepada orang-orang yang beriman? Dengan persoalan an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kan? Untuk mereka khusyuk hati mereka mengingati Allah. Pun nampak dua kali, tak sampai waktu kan untuk hati tu menjadi apa? Makin rendah, makin khusyuk. Peringatan tu kan. Lama dah ni, takkan hati pun tak lembut, tak khusyuk. Kan. Duk baca Quran takkan dah solat aku tu. Adakah belum tiba waktunya? Hati-hati kamu ini masih untuk khusyuk mengingati Allah, wa ma nazala minal haqq, dan mematuhi segala kebenaran yang diturunkan kepada kamu. Kan? Ini satu pertanyaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sampai masa ke? Nampak galik ni kan? Umur pun dah rumah kita pergi, kubur kita mari pun. Adakah hati masih belum bening, khusyuk, kan? Merasai kenikmatan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Itu persoalannya. Nak tunggu bila lagi? Taklah gitu. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad. Dan janganlah mereka itu orang beriman menjadi seperti mana orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka, iaitu golongan Nasrani, golongan Yahudi yang diberikan kitab kepada mereka. Taurat diberikan Injil. Janganlah mereka dah jadi depa tu. Kan? Mana fatala alaihimul amad. Mana mereka itu telah dilalui masa, telah berlalu ke atas mereka itu satu masa yang panjang dah antara mereka dengan nabi mereka. Lama dah kan mereka bersama dengan nabi mereka, tetapi faqasat qulubuhum. Tiba-tiba hati mereka menjadi keras. Orang makin lama duduk dengan Nabi, makin lama duduk ada kitab, makin lama hati jadi makin lembut. Tapi makin lama makin keras. Makin lama makin duduk degil. Makin lama makin duduk menentang lagi. Sebagaimana golongan sebelum ini. Sedangkan bersama mereka itu kitab. Jadi Allah peringatkan, hei orang beriman, bilalah masa hati nak lembut lama dah ni. Janganlah duduk jadi seperti orang sebelum ini. Mereka tu ada kitab
Tapi lama makin kerah, makin buat lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat daripada surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Jadi ada beberapa perkataan di situ. Ada beberapa perkataan. Seolah kata apa? Wahai orang yang beriman, belum tibakah waktunya hati kamu lembut? Hati makin lembut untuk mengikuti segala pengajaran, nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti apa yang diturunkan, kebenaran yang diturunkan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian peringatan. Sebut pula, wala yakunu kalladhi, janganlah mereka itu orang yang beriman menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab. Ini Yahudi, Nasrani, yang Allah berikan Taurat dan Injil kepada mereka. Di mana fatala alaihimul amad, yang lama dah masa. Amad tu masa, tal tu panjang, yang panjanglah masa ke atas mereka itu, zaman mereka itu antara mereka dengan Nabi mereka. Kan? Sehingga apa? Hati mereka bukan menjadi lembut, sehingga menjadi apa? Makin kerah. Hatta salubat qulubuhum, sehingga apa? Hati mereka menjadi apa? Solbi, keras. Kan? Daripada pengajaran. Laksana apa? Batu yang begitu keras. Kemudian disebut apa? Faqasat qulubuhum, tiba-tiba hati mereka itu jadi keras. Mereka cenderung kepada keduniaan, meninggalkan pengajaran yang ada di dalam Taurat mereka. Jadi orang beriman juga hati makin cenderung nak keduniaan, sehingga berpaling daripada ajaran Al-Quran, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Sehingga hati kerah ni dia tak beremosi lagi kepada kebaikan. Orang sebut kebaikan, macam tu saja. Kan? Itu tanda apa ni? Adapun orang yang hati lembut ni, sebut benda dia rasa keterujaan itu ada untuk merebutnya. Tapi bila hati semakin lama kerah, sebut benda baik rasa tak ada apa. Sebut benda tak elok ni jadi tak ada apa. Kan? Dia macam tu. Sebab tempoh masa yang lama, kalau tak dibiarkan begitu saja, hati menjadi keras. Bagaimanalah waktu awal, waktu hati yang lembut tu, tengok benda yang tak elok, benda maksiat, rasa pun tak boleh duduk. Kan? Tapi bila dia terjebak lama, dia rasa benda tu tak ada apa. Kan? Contohlah orang masuk kedai kok kan. Pertama kali nak buat gegak dia mana. Pertama kali dia rasa gedegu. Kan gitu kan? Dia rasa orang tengok takut ni, boleh ke? Pun tak boleh kan? Masuk sekali tak apa pun. Tapi kali kedua ketang ni, main 10 kali, biasa. Main ikut tak apa. Dia gitu lah. Sebab dah hati keras, jadi benda salah berjadi rasa tak ada apa lagi. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya. Wa qaffayna bi'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Juga surah Hadid. Surah Al-Hadid. Hebat ni surah Hadid ni. Pernah ada orang cerita di dalam Quran ni ada cerita atom kan, nuklear kan. Mana ada kita tak jumpa ayat bahawa nuklear tak ada kan. Ni dah. Rupanya dalam isyarat ayat ni dah ada sebut tentang besi, nuklear juga daripada logam-logam kan. Daripada logam-logam yang tertentu lah untuk jadi nuklear tersebut. Sehingga Allah sebut fihi ba'sun syadid. Pada besi itu ada kekuatan yang luar biasa, yang cukup hebat. Dan dia menjadi manafi'ul linnas. Kan? Dia juga menjadi manfaat kepada manusia. Juga Allah sebut juga tu.
Tentang apa? Ayat yang berkaitan dengan hadis, Allah juga sebut tentang apa? Mizan, neraca penimbang. Kan? Sehingga apa? Syekh Ali Qaradaghi yang dia ada tulis kitab yang bertajuk apa? Fiqh Al-Mizan. Baik tu. Yang dia diterjemah dan dikeluarkan oleh Telaga Biruan. Baik tu. Panggil Fiqh Mizan daripada ayat tersebut. Daripada ayat Al-Hadid tersebut juga ada kaitan dengan mizan. Mizan ni apa? Neraca. Setiap benda tu ada apa? Penimbang dia. Wa wada'al mizan kan? Ada apa? Neraca dia. Kita memang mesti ada neraca dia. Kan? Ada penimbang dia. Kita apa? Buat suatu kerja tu ada timbang dia. Kan? Ada apa? Penimbang dia. Baik. Kemudian وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. Ayat ini daripada surah Hadid juga. Sebenarnya dia ada tengah ayat. Ayat awal dia ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. Kalau tengok dalam surah Al-Hadid dah. Kemudian kami turutkan, susulkan, kami datangkan kemudian kami susuli daripada beberapa orang rasul itu dengan rasul. Selepas rasul datang rasul. Mana Allah hantar satu rasul, kemudian hantar satu rasul, kemudian hantar satu rasul. Dia dapat jejak-jejak dia. Kan? Kemudian Allah sebut dalam ayat inilah wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Kami perturutkan, kami susuli beberapa orang rasul tadi. Rasul yang sebelum dia. Beri contoh rasul yang sebelum. Nabi Musa. Nabi Ilyas. Kemudian Daud, Sulaiman, Yunus yang lain-lain. Last sekali adalah Nabi Isa alaihissalam daripada golongan Bani Israel. Dia merupakan Nabi yang terakhir daripada Bani Israel. Sebab Nabi ini banyak diutuskan daripada golongan Bani Israel. Ramai. Itu daripada action. Kan? Bila Nabi SAW diutus, dia kena, bukan daripada Bani Israel. Tak boleh. Kan? Main daripada bangsa Arab. Mereka duk syok dah tu kan. Kita baca surah Saf kan. Ada sebut Ahmad, ismuhu Ahmad. Kan? Memang ada dalam kitab-kitab mereka. Mereka kenal sifat-sifat Nabi SAW. Mereka pun menanti-nanti. Bila Nabi muncul, rupanya bukan daripada golongan Bani Israel. Itu yang lawan. Kan? Itu yang tak mau ikut. Kan? Sebab mereka berbangga dengan keturunan mereka yang di mana Allah banyak utus Rasul di kalangan kaum mereka. Jadi last kali wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Kami susuli selepas beberapa orang rasul itu dengan Isa ibni Maryam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah apa yang Allah berikan kepada Nabi Isa, wa atainahul Injil. Kami berikan kepada Isa dengan Injil, kitab panduan. Kemudian Allah sebut lagi, wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu, dan kami jadikan pada hati-hati orang yang mengikut dia. Mengikut Nabi Isa alaihissalam. Ini kita sebut hawariyin ataupun hawariyun, mana pendukung Nabi Isa alaihissalam. Dia kata apa? Ansari ilallah, kamilah penolong kan. Kemudian mana Allah jadikan dalam hati mereka itu ra'fah, rahmah kan. Yang ra'fah ni ada belas kasihan, lembut hati mereka. Kemudian rahmah, ada kasihan belas. Kemudian warahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbani. Rahbani cara amalan mereka, ibadah mereka itu yang mereka reka-reka. Daripada rahbani daripada macam rahib lah. Mereka buat sendiri ibadah-ibadah yang tertentu, ibtada'uha, yang mereka reka-reka. Ini perkataan bid'ah ni perkataan ibtada'uha yang mereka buat. Kan? Yang mereka buat sendiri. Ma katabnaha alaihim, yang kami tak wajibkan perkara tersebut, rahbaniyah tadi ke atas mereka, illa btigha'a ridwanillah, kecuali mereka nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Sebenarnya Allah kalau sebut Ibnu Katsir, ini merupakan celaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungnya fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Tapinya mereka tidak menjaga rahbaniyah itu dengan sebenar-benarnya. Dia buatnya tu tapi depa tak laksanakan sebagaimana hadis dibuat tadi. Jadi dalam kitab tafsir sebut apa amalan-amalan yang mereka buat. Yang Tuhan pun tak tunjuk pun yang tu. Antaranya depa rafdun nisa, depa tolak perempuan. Mungkin tak kahwin. Kan? Kemudian mereka meninggalkan keinginan dunia. Kan? Kemudian apa lagi? Mereka membuat binaan tempat pertapaan untuk buat ibadah mereka, mereka buat benda tu. Oh kan. Benda tu Tuhan tak suruh pun. Tapi mereka buat sendiri. Okeylah. Tapi bila mereka buat, mereka tak turut pula prinsip yang patutnya ikut. Kan mereka ada juga, mereka buat gitu tapi mereka langgar balik. Dia kata fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dia tak jaga, tak ra'i dengan sebenar-benarnya. Kan? Jadi di sini kata Imam Ibnu Katsir, Allah cela daripada sudut dua benda. Yang pertamanya mereka itu mereka-reka. Mereka-reka dalam agama Allah ni benda yang Allah tak suruh pun, kan. Yang keduanya, mereka bila buat benda tu dia tak laksana mengikut. Mereka tak iltizam. Kan? Tak buat dengan yang sebetulnya, kan? Dia tak buat dengan yang sebetulnya. Sedangkan dia sangka ini merupakan ibadah, akhirnya dia buat yang sebaliknya pula. Jadi ayat di sini sebutnya tentang amalan, Baik, kemudian ayat yang ketiganya, wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Saya kena baca angkasa ada Quran. Oh kan. Oh dalam Quran ada angkasa kan. Bukan dia kan tu kan. Dapat budak-budak syurga angkasa. Dia ikut bunyi kan. Audionim dia ikut bunyi kan. Wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Mana janganlah kamu menjadi seperti mana perempuan yang memintal benang. Kan mimba di quwwatin. Kan? Seperti perempuan yang telah naqadat ghazlaha, yang buka balik. Kita kata dia ikat benang tu kemas, dia buka balik, kita kata dia pintal, bukan pintal, dia unyah balik kita gitu. Buat kemas dah kali buka balik. Kan? Naqadat tu menanggalkanlah, buka balik benang yang dipintal. Buat kemas elok dah, kemas elok, pi onyeh balik. Orang kata pi onyeh balik, buka balik. Maka kamu jangan jadi macam tu. Ayat ini cerita tentang perjanjian. Buat perjanjian okey dah, kemas dah. Bila kita perjanjian ni benda yang diikat dengan kuat, tu nama MOU. Kan, MOU ni buat perjanjian yang begitu kuat sekali. Tiba-tiba dia langgar perjanjian. Dia onyeh balik. Seolah-olah orang perempuan yang dia buat benang tu ikat lah, tapi buka balik. Kan? Jangan jadi macam tu. Sebab ini kerja bukan senang nak pintal benang. Kemas lah buka. Itu kerja orang yang bodoh sebut. Dan kita sebut imra'atu hamqa kan. Mana perempuan yang bengong. Buat kerja tu habis kita lah semua orang ni lah ada buat rumah elok. Siap rumah tu ambil mertua kata gedegang. Nak kita pandai kan ataupun bodoh ataupun ada lebih lagi kan. Tak erti nak cerita. Kan. Mana perjanjian bila kita buat, teguhkan dengan perjanjian tersebut. Dia kata dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang telah merombak satu persatu benda yang dipintalnya sesudah dia selesai memintalnya kuat dan teguh. Kan. Baik. Kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah kepada Tuhan sehingga datang kepadamu keyakinan. Allah gunakan dengan yakin. Ini golongan ajaran sesat dia banyak sesat dia hujah dia ni. Dia faham Quran ikut dia sendiri. Dia pun tasawuf ni tasawuf sesat lah. Kadang-kadang guru banyak ajaran sesat kita dengar kan. Sehingga sebab tak semayang ni. Jumaat tak pi. Semayang dah lah. Dia kata tak wajib dah kat atas dia. Sebab tak wajib. Aku dah sampai maqam keyakinan yang tinggi dah. Maka ketika ini tak perlu semayang lagi lah.
Tak perlu puasa lagi lah. Oh, dah halal buat benda tu. Ya Allah. Itu dia main bisikkan. Dan ilmu akidah tak mengaji. Duk dengar bunyi suara-suara tu, ingatkah wahyu kot ni? Rupanya iblis kot. Menyerupa. Dia tak kenal pula akidah yang betul. Kan? Dia kata sebab apa tak sembahyang? Oh, aku dah sampai tahap keyakinan yang tinggi ketika itu bah. Tak perlu sembahyang lagi. Tuhan kan kata wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu keyakinan. Bila dah yakin tak perlu sembah dah. Oh, dia kena kat tu. Sedangkan yakin ini mufassir dan tafsir sebagai apa? Yakin itu kematian. Al-yakin dengan maksud apa? Kematian. Sebab mati itu benda yang pasti. Memang kita yakin akan ada benda tu. Soalah ayat apa? Sembahlah Tuhan kamu sehinggalah kematian menjemputmu. Mana? Sampai mati buat ibadah ni. Bukan mana yakin tu dah sampai aku dah makam tinggi dah tak perlu. Ya. Kita boleh tengok ajaran sesat macam tu. Lalas sekali di macam mana? Sembahyang tak. Ketika tu mula dia kok mana pun dia kena apa benda. Sejarah batan nabuk ni, kejadian Nabi palsu ni ajaran sesat lama dah. Dia kena mai. Kena untungnya ke harta. Dia kena mai dia mai kat perempuan. Hak nu hal hak ni lah dia mula dah. Lepas tu apa? Semayang penting hak nu tak wajib lah. Banyak macam tu. Sebab apa? Asas syariat tak ada, asas akidah yang betul tak ada. Tiba-tiba nak apa? Oh, ni jenis mai apa? Tazkiyatun nafsi ataupun apalah. Oh, mana yang tidak berlandaskan syariat akhirnya jadi sesat. Banyak macam tu. Kan? Bila kata sebab apa kata kamu ni rasul? Ayat Quran kata aku rasul. Mana hujah? Wa innak Yasin wal Quranil Hakim innaka la minal mursalin. Sesungguhnya engkau ini sebahagian daripada rasul. Saya engkau. Oh, kok tu pula. Kalau faham tu kita semua rasul. Bila kita sesungguhnya engkau. Engkau itu Nabi SAW. Ingatlah kali orang tak setuju jadi rasul, tak apa, saya letak jawatan sebagai rasul. Kan? Kisahlah, adalah kisah. Mana macam tu saja. Kan? Akhirnya dia boleh jadi kuat bila mana bah? Satu, pengikut makin ramai. Pengikut makin ramai. Kan? Lepas tu orang pula pengikut. Kan? Akhirnya rasa apa? Mulai hilang. Rasa sonok mengikut. Sekali buat majlis, contoh zikir apa, orang ramai. Tak apa. Makin lama makin jauh. Makin jauh. Dia ada. Itu bah perkembangan ajaran sesat macam tu. Baik. Kemudian habis tentang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mana sembahlah Tuhan, buatlah amal sehingga kematian menjemput, sehingga kematian datang kepada kamu. Jadi kenalah dengan topik itu, amal kebaikan ini sentiasa kita apa? Jaga. Baik. Kemudian mungkin kita boleh masuk satu ataupun satu hadis. Dia kok mana jam ni? Tak ada lagi. Ada sikit lagi lah. Okay. Hadis boleh masuk satu hadis ataupun dua hadis. Ini simple saja hadis malam ni, iaitu hadis 155. Hadis 155. Hadithu Aisyah. Wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi wa qad sabaqa fil babi qablahu. Iaitu hadis Aisyah yang menceritakan tentang bahwasanya benda yang Rasulullah disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbud din, mana ibadah yang paling disukai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Ma dawama sahibuhu alaihi. Iaitu ibadah yang seorang tuan tu, orang yang melaksana tu, dia melakukan secara konsisten. Dawama maksud konsisten, walaupun sedikit. Kan? Mana Nabi amat suka seorang yang buat ibadah, buat satu amal konsisten, walaupun wa in qalla. Adwamaha, mana amalan yang berterusan walaupun benda itu sikit. Itu Nabi suka. Yang penting adalah perkataan apa? K-O-N, bahasa Arab kan? S-I-S-T-E-N. Itu bahasa mudah dia. Yang berterusan walaupun sedikit. Dia bagi apa? Sumbangan apa? RM2, RM1, RM1, tapi berterusan saja. Dengan segi apa? Sekali berapa?
1000. Lepas tu 5 tahun dah tak bagi. Macam tu. Jadi walaupun banyak tu kan. Kan. Sedikit dan konsisten. Bagus. Kan. Dia ada macam ni. Satu apa? Sikit tak konsisten. Yang kedua, sikit konsisten. Yang ketiganya, banyak tak konsisten. Satu lagi apa? Banyak konsisten. Dia boleh jadi 4. Ni kalau ilmu mantik, cara taksim dia tu jadi 4 lah. Ya tak? Begitu. Dia ada 2 perkataan. Sikit, banyak, 2. Lepas tu apa? Konsisten, tak konsisten. 2. Darat 2. 2 darat 2 jadi 4. Jadi 4 pecahan. Apa dia yang pertama? Sikit, tak konsisten. Yang keduanya, sikit, konsisten. Yang ketiganya, banyak, tak konsisten. Banyak, konsisten. Dalam semua tu, mana paling bagus sekali? Banyak ustaz tu paling bagus sekali. Kan? Banyak. Yang kedua, sikit, konsisten. Yang ketiga, banyak tak konsisten. Walaupun dia tak konsisten, tapi sekali bagi banyak, bagus kan. Halah sekali wah. Dah lah bagi sikit. Halah lagi tu. Dah bagi sikit. Kali tu jangan kata tak konsisten. Jangan apa susunan dia kan. Takut. Kan. Okey. Ini berkaitan dengan amalan yang disukai oleh Nabi SAW. Sebenarnya hadis ni kita jumpa dah. Kan, pada muka surat 277 hadis tu. Hadis tu dah jumpa, dia sebut balik. Nak cerita sini kena dengan bab itu al-muhafazatu 'alal a'mal. Kita jaga amalan. Mana jaga bagi terus buat. Kan? Ini cerita bab konsisten. Kemudian pengajaran hadis dia. Orang yang beramal dan mengerjakan suatu kebaikan dengan berterusan amat dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh itu, kerjakanlah amal soleh sepanjang hidup. Tu. Mungkin kita boleh masuk satu hadis lagi. Ni simple saja makna dia. Hadis 156. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi min al-laili aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, rawahu Muslim. Ini cerita apa hadis ni? Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata apa? Rasulullah bersabda, "Man nama an hizbihi." Sesiapa yang tertidur an hizbihi, dia tertidur daripada hizibnya. Hizib ni amalan yang menjadi rutin dia. Amalan khusus yang menjadi rutin dia. Tidur sehingga dia tertinggal. Tu bah namaan. Mana? Terlena kan. Selalu duk baca apa? Ada sebelum tidur tu dia apa? Ada zikir tertentu. Selawat kah? Ataupun dia apa? Baca surah tertentu yang menjadi amalan dia. Amalan khusus. Yang dia kata apa? Man nama an hizbi. Hizib ni apa? Bacaan yang menjadi rutin. Ada orang yang apa? Surah tertentu menjadi hizib dah. Sebelum tidur dia baca apa? Surah Al-Mulk. Itu telah menjadi bila berterusan, itu nama sebagai dah jadi hizib dah. Dan mana apa? Sesiapa yang tertidur serta luput beramal minal laili, waktu malam, au an syai'in minhu, ataupun suatu daripadanya, sebahagian daripadanya, faqara'ahu ma baina salatil fajri, lalu dia baca balik hizib dia tadi di antara solat subuh wa salatiz zuhri dan solat duha. Dia ganti balik lah. Malam tu terlena, ya Allah, tak sempat baca surah Al-Mulk, lena, Allah lepas. Esok paham yang tu baca balik. Ataupun dia ada setiap hari amalan dia apa? Malam duk selawat 100, malam tu kalup pi sono pi rumah kenuri, lupa baca kan. Berlaku kan. Tapi dah menjadi amalan dia. Qada balik. Dia apa? Faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatiz zuhri. Lalu dia baca balik apa yang terluput tadi tu, hizib dia antara solat fajar. Mana apa? Lepas minum subuh sehinggalah apa? Zuhur. Mana siang itu dia apa? Buat balik.
Kata apa? Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Maka ditulis untuknya seperti mana ataupun seolah-olah dia baca waktu malam juga. Kan? Ya. Apa yang Nabi nak ajar sini? Mana satu amalan bila menjadi hizib, eloknya apa? Tak payah tinggal lah. Sehingga kalau tinggal, qadha balik. Qadha balik. Kan? Lagi banyaklah kalau tak guru pun, bila dia bagi satu amalan, baca berang-berang, tertinggal. Hari ini tak sempat tahlil jumlah sekian. Kan dia dapat ijazah tersebut. Qadha balik. Supaya apa? Kita tak membiasakan diri buat lebih kurang. Kalau tinggal apa? Qadha balik. Jadi apa? Kita sentiasa berjaga-jaga. Tapi tak apalah, nanti ni ada masa lama sebulan lepas tu tinggal terus. Kan? Dia ajar apa? Ganti balik. Itu. Baik. Kita tengoklah pengajaran hadis. Pengajarannya, Islam menggalakkan umatnya beramal dengan amalan-amalan khusus. Kita tahu lah kalau seorang tu dia apa? Sebelum tidur, La ilaha illallah 200 kali, 100 kali. Jadi amalannya dah. Ataupun selawat sebelum tidur. Ataupun apa amalan yang dia boleh buat lah. Kan? Bacaan-bacaan surah yang tertentu. Kan? Mana itu nama apa? Amalan khusus. Mana Islam menggalakkan umatnya beramal dengan amalan-amalan khusus di waktu malam. Seperti membaca Al-Quran, wirid, berzikir dan sembahyang sunat. Itu nama hizib yang dah jadi apa? Amalan. Bahasanya kita amalan khusus yang telah menjadi rutin. Kan? Rutin ni benda yang apa? Yang kita tak tinggal. Satu, Islam menggalakkan. Sebab apa Nabi kata apa? Sehingga apa? Bila tertinggal, ganti balik. Mana Islam amat menggalakkan benda tu. Yang keduanya, setiap amalan khusus bagi seseorang yang diamalkan di waktu malam tetapi tidak dapat dilakukan oleh sebab tertidur atau uzur baginya pahala yang penuh. Sekiranya dilakukan di waktu siang sebagai ganti qada dan mendapat pahala yang sama seperti melakukannya di waktu malam. Kan seperti malam. Contoh orang baca apa? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni tak siang kan? Waktu dia adalah waktu malam. Ada kelebihan dia. Tertinggal, tertidur ataupun lupa balik. Itu ringgit apa? Baca balik. Pahala itu sama. Ini sebenarnya Nabi ajar di sini satu benda ialah supaya apa? Kita mengajar cara untuk konsisten. Nabi ajak cara untuk konsisten. Bila tinggal, dapatkan balik walaupun bukan pada waktunya. Sebab bila kita tinggal, lama terlepas, biar pi lah. Kita kira malam esok lah. Itu dia akhirnya akan membawa kepada apa? Duk tasahul. Buat lebih kurang. Tak apa. Tak apa, dah buat macam mana. Dah tak sempat macam mana ni. Akhirnya seminggu macam tu, lepas tu, dak lah tu lah. Lama-lama pakai dak lah. Itu antara apa? Cara untuk kekal konsisten. Iaitu bila kita tinggal, terluput, kita qadha balik. Jadi mungkin sekadar tu malam ni cerita dia supaya topik bab memelihara amal kebaikan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.